Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian tafsir pada malam ini dalam surah Yusuf. Kita lihat pada ayat yang ke 78 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا, adik-beradik Nabi Yusuf berkata, ya ayyuhal aziz, wahai raja Mesir, inna lahu aban shaykhan kabiran, sesungguhnya bagi adik kami ini yang telah ditangkap oleh kerajaan Mesir kerana disyaki mencuri. Bagi adik kami ini mempunyai ayah yang sangat tua. Fakhudh ahadana makanah, kamu ambillah salah seorang di kalangan kami, 10 orang ini menggantikan tempatnya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat kamu di kalangan kami melihat kamu wahai raja Mesir di kalangan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ke-79, qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladzalimun. Nabi Yusuf berkata, ma'adallah, kami berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kami nak mengambil? Kami tak akan mengambil melainkan orang yang kami dapati barang kami di sisi dia. Mana orang tadi mencuri baru kami tangkap. Kalau kami tangkap tukar dengan orang yang tak bersalah, kami tangkap orang yang tak bersalah menggantikan tempat orang yang bersalah. Inna idzal ladzalimun, sesungguhnya kami di kalangan orang-orang yang zalim. Falamma stay'asu minhu khalasu najiyya. Pada ayat ke-80, apabila mereka adik-beradik Nabi Yusuf telah berputus asa terhadap rayuan ataupun rintihan mereka kepada Raja Mesir ini untuk dilepaskan adik mereka dan digantikan dengan salah seorang di kalangan mereka, khalasu najiyya, bila mereka dah putus harapan terhadap Raja Mesir ini, maka mereka khalasu najiyah, mereka mengasingkan diri dan mereka berbincang, mereka discuss sesama mereka, mesyuarat apakah yang perlu kita buat, apakah strategi yang berikutnya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan minallahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Abang sulung mereka, mereka kata apa? Alam ta'lamu anna abakum, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya ayah kamu ini qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah, dia telah mengambil kepada kamu semua satu perjanjian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, dan sebelum ini apa yang telah kamu cuaikan, kamu telah buat perkara yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allahu li. Maka pada ketika itu abang yang sulung ni kata, lan abrahal arda, aku tidak akan berganjak daripada bumi Mesir ini. Mana aku tak pulang ke Palestin, ke rumah ayah kami iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, hatta ya'zana li abi, sehinggalah ayah aku memberi keizinan kepada aku untuk aku pulang, baru aku pulang.
au yahkumallahu li, ataupun Allah Taala menghukumkan kepada aku, iaitu mungkin dilepaskan Nabi Yusuf, dilepaskan Binyamin, ataupun apa-apa cara yang Allah Taala putuskan kepada aku, maka aku terima. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah Taala itu adalah khairul hakimin, iaitu maha hakim, iaitu maha bijaksana, sebaik-baik yang zat yang terbaik, zat yang bijaksana. Ayat ke-81, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Ayah mereka tak percaya, maka apa jawapan mereka? Ayah mereka tidak percaya terhadap jawapan mereka. Irji'u ila abikum. Selepas selesai bermesyuarat, adik-beradik Nabi Yusuf 10 orang ni, abang sulungnya berkata, irji'u ila abikum, kamu semua pulanglah ke rumah ayah kamu semua, iaitu Yaqub alaihi salatu wassalam. Faqulu, maka hendaklah kamu katakan kepada Nabi Yaqub, ya abana, wahai ayah kami, inna banaka saraqa wa ma syahidna, inna banaka saraqa, sesungguhnya anak kamu Binyamin telah mencuri, wa ma syahidna illa bima alimna, kami tidaklah menyaksikan melainkan apa yang kami tahu. Kami tak cerita kepada kamu melainkan apa yang kami lihat dengan mata kami. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, kami ni bukanlah menjaga perkara-perkara yang ghaib. Kami tak tahu perkara ghaib, kami tak tahu benda ni akan jadi. Ayah mereka tak percaya. Ayat ke-82, was'alil qaryatil lati kunna fiha wal 'ayral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Mereka kata apa? Was'alil qaryah, wahai ayah kami, kamu tanyalah kepada penduduk kampung, penduduk Mesir yang kami di bandar tersebut meminta pertolongan makanan orang sekeliling kami, wal 'ayral lati aqbalna, dan juga rombongan qafilah yang mana mereka datang bersama dengan kami. Aqbalna fiha, mereka tahu, wa inna lasadiqun, sesungguhnya benar kami ini di kalangan benar-benar orang yang benar, bukan orang yang berdusta. Ayat ke-83, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Nabi Yaqub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra, kehendak kamu, nafsu kamu yang menghiaskan, yang mengelokkan cerita, nak menyedapkan cerita, maka kamu reka cerita. Fasabrun jamil, kesabaran aku kesabaran yang cukup cantik, yang cukup tinggi. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, mudah-mudahan, pengharapan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bawa datang kepada aku semua, Binyamin dan juga Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah taala itu maha mengetahui, al-hakim, lagi maha bijaksana. Ayat ke-84, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa bayaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Nabi Yaqub berpaling daripada mereka, daripada anak-anak dia. Nabi Yaqub berkata, ya asafa ala Yusuf, betapa hiba dan sedihnya, betapa runtunnya hati aku ini kerana kehilangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa bayaddat aynah, telah putih dua mata aku kerana selalu menangis kerana kesedihan. Fahuwa kadhim,
dan dia kadhim, menahan kemarahan, dan juga memendam rasa duka cita dan hiba. Ayat ke-85, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf, sentiasalah kamu wahai Yaqub alaihi salatu wassalam, wahai ayah kami, kamu sentiasa sebut nama Yusuf alaihi salatu wassalam, hatta takuna haradan aw takuna minal halikin, sehingga kamu sakit, kamu terlampau cinta kepada Yusuf alaihi salatu wassalam, aw takuna minal halikin, ataupun kamu jadi kamu menjadi di kalangan orang-orang yang membinasakan diri kamu kerana terlampau cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada ayat ke-86, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yaqub berkata, innama ashku bathi wa huzni, hanya saja aku mengadu kesedihanku, kesusahan aku ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, aku mengetahui Allah taala ma la ta'lamun, aku mengetahui satu perkara yang kamu tak tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-87, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Ya bani, wahai anak-anakku, idhabu, kamu semua pergilah. Pergi ke mana? Pergi ke bumi Mesir semula. Fatahassasu, kamu cari balik, jejaki balik jejaki balik Yusuf dan juga adik yang Binyamin. Walaupun telah hilang, bila sebut hilang, satu perkara yang sukar untuk temui kembali. Tapi Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, dia bagi tahu, a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku tahu suatu perkara yang kamu tak tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu pergi ke bumi Mesir, kamu cari perkhabaran mengenai Yusuf dan juga Binyamin. Wala tayasu min rauhillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun, hanya saja orang berputus asa ini hanyalah orang-orang kafir. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang kita bincangkan sebentar tadi. Kita dah bincang pada bulan yang lalu mengenai dengan kisah bagaimana Nabi Yusuf dituduh dia sebagai seorang pencuri. Nabi Yusuf, kerana Binyamin ni curi, dia kata ikut jejak abang dia Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala kabiruhum, pada ayat ke berapa? Iaitu pada ayat yang ke 80. Pada ayat ke-80, qala kabiruhum, telah berkatalah abang sulung mereka. Siapakah abang sulung mereka? Abang sulung mereka ini ada yang menyatakan namanya Rubil ataupun Yahuza. Ada yang menyatakan kabiruhum di sini makna yang paling bernas cadangan ataupun yang paling bernas pendapat dia, iaitu Syam'un. Falan abrahal arda, abang sulung dia ni kata, aku tidak akan berpisah meninggalkan bumi Mesir sehingga ayahku bagi keizinan kepada aku, ataupun Allah Ta'ala putuskan untuk aku dilepaskan Binyamin, barulah aku akan pulang ke Palestin berjumpa dengan ayahku. Kerana hukuman Allah Ta'ala itu tidak jadilah melainkan ia perkara yang benar.
Wa ma syahidna, pada ayat selepas itu, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna. Kami tidak menyaksikan melainkan apa yang kami yakin dengan penglihatan kami, iaitu barang yang dicuri tersebut, piala yang dicedok makanan itu benar-benar berada dalam bekas ataupun uncang yang dibawa oleh Binyamin. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, kami tidak tahu perkara yang ghaib ini kerana ini adalah di luar daripada kemampuan kami. Kami tak tahu yang Binyamin ni dia telah mencuri. Kalau kami tahu, kalau kami tahu, kami tidak akan biarkan, kami tidak akan bawa dia bersama. Sebab ketika mana kami mengambil perjanjian bersama kamu wahai Yaqub, kami tak tahu yang dia akan mencuri. Was'alil qaryah, ayat berikutnya, was'alil qaryah, tanyalah penduduk Mesir itu sendiri. Wal'ir, tanyalah rombongan-rombongan unta yang datang bersama dengan kami. Allati aqbalna fiha, yang kami datang di bumi Mesir tadi, mereka itu adalah satu kaum daripada Kanaan. Mereka datang ke bumi Mesir untuk mendapatkan bantuan makanan. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka kata, demi Allah, sentiasalah kamu sebut nama Yusuf, kerana kamu berasa teramat luka hati kamu ini disebabkan kehilangan Yusuf, hatta takuna haradan, sehingga kamu jadi orang yang sakit, yang hampir membinasakan diri kamu sendiri kerana lamanya pemisahan kamu dengan Nabi Yusuf, dan juga lamanya sakit kamu ini, kerana kamu pendam dalam hati kamu. Nabi Yaqub menyatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, aku tak mengadu kepada orang lain, biarkan aku mengadu masalah aku, urusan aku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini kalau kita lihat, mencuri, perbuatan mencuri ini telah menggoncangkan jiwa yang cukup mendalam, memberi kesan yang cukup mendalam kepada anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kerana bila sebut tentang mencuri satu perkara yang aib, memalukan, maka dia disebabkan perkara tersebut, maka jadilah satu hiwar, kita panggil perdebatan yang kuat, perdebatan yang sengit di antara anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam sesama mereka. Di antara adik-beradik Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf sendiri, Raja Mesir, dan di antara mereka dan di antara ayah mereka. Jadi bila sebut tentang perbuatan mencuri, bukan satu perbuatan biasa, perbuatan yang cukup memalukan dan juga memberi kesan buruk kepada nama baik mereka. Jadi berlakulah perbincangan sesama mereka, ataupun tikam mulut sesama mereka, sama ada di antara adik-beradik Nabi Yusuf sendiri ataupun di antara adik-beradik Nabi Yusuf dan juga Raja Mesir, iaitu Nabi Yusuf AS, bagaimana mereka berunding supaya lepaskan Binyamin, ambil seorang di kalangan kami, gantikan tempat dia. Dan juga berlaku sedikit perbalahan di antara adik-beradik Nabi Yusuf dan juga ayah mereka sendiri, iaitu Yaqub alaihi salatu wassalam, kerana Nabi Yaqub tak percaya. Nabi Yaqub kata apa? Qala bal sawalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Ini semua hanya reka cerita daripada kamu sahaja. Li'audatihim ilaih duna waladaini akharain.
perbalahan antara mereka dan juga ayah mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ini bila mana mereka sampai ke rumah Nabi Yaqub di Palestin, yang tak bersama mereka dua orang, iaitu abang sulung mereka, iaitu Rubil ataupun Yahuza, dan juga adik bangsu mereka iaitu Binyamin. Dua orang tak hadir. Abang sulung dia tak nak hadir. Dia kata apa? Falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allahu li. Aku tak akan berganjak daripada bumi Mesir ini sehinggalah ayahku izinkan aku pulang ke Palestin ataupun Allah Taala lepaskan Binyamin ini. Anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam ini tidak mendapati satu jalan untuk mempertahankan diri mereka, melainkan hujah yang hujah satahiyah, iaitu hujah yang biasa, mana taklah hujah yang mendalam, yang terlampau hebat, tapi hujah yang biasa. Dan mereka hanya kuatkan dengan perbuatan mencuri daripada adik mereka Binyamin, seperti mana pernah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mencuri sebelum ini. Itu saja hujah mereka dan tidak ada hujah yang lain. Dan perkara ini, peristiwa ini sungguh pelik bagi mereka. Mereka kata sungguh pelik peristiwa ini kerana Rahil, ibu tiri mereka, adik-beradik Nabi Yusuf kata Rahil, ibu tiri mereka ini telah melahirkan dua pencuri, dua anak yang mencuri. Mereka kata, ya bani Rahil, wahai anak-anak Rahil, ma aktsaral bala alaina, betapa besarnya musibah kamu kepada kami ini. Binyamin menyatakan, ma aktsaral bala alaina minkum, betapa besarnya musibah kamu, lagi besar musibah kamu berbanding musibah kami. Itu jawapan Binyamin. Zahabatum bi akhi wa dayya'tumuh fil mafazah. Kamu bawa abang aku Yusuf, kamu campak dia di padang pasir, di perigi, kemudian kamu biarkan. Kamu lebih teruk daripada kami. Kemudian mereka menyatakan bagaimana piala raja ini berada di dalam tunggangan atau bekas makanan kamu. Maka Binyamin kata, wada'ahu fi rihli man wada'al bida'ah fi rihalikum. Yang meletakkan piala tersebut di dalam bekas aku ini adalah bekas aku ini yang ada piala raja, yang meletakkannya siapa? Adalah orang yang meletakkan meletakkan makanan di dalam bekas makanan kamu, iaitu orang-orang raja, orang-orang kerajaan Mesir. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini bagaimana ista'tafuh wastashfa'u ladaihi. Mereka bersungguh-sungguh, adik-beradik Nabi Yusuf ini. Apa yang mereka bersungguh-sungguh? Iaitu mereka bersungguh-sungguh nak minta syafaat, iaitu minta recommendation daripada Nabi Yusuf. Mudah-mudahan syafaat mereka diterima, iaitu mereka kata, ambillah salah seorang di kalangan kami ini di tempat Binyamin, tebuslah salah seorang di kalangan kami, ambil dan lepaskan Binyamin. Ataupun cara yang kedua, kamu maafkanlah saja, kamu maafkanlah perbuatan adik kami ini. Kerana perbuatan memaafkan ataupun tukar dengan orang lain itu adalah harus pada syariat mereka. Maka mereka kata, ya ayyuhal aziz, wahai raja Mesir, sesungguhnya kami ini mempunyai ayah yang sangat tua, yang cintanya lebih mengatasi cinta ayah kami kepada Binyamin ini mengatasi cinta ayah kami kepada kami. Jadi kami khawatir, takut-takut dia tidak mampu untuk menanggung kesedihan di atas kehilangan Binyamin, anak bangsunya ini.
Dan kami melihat kamu wahai Raja Mesir di kalangan orang buat baik kepada kami, layan, memberi hak tetamu kepada kami, memberi makanan kepada kami, membalas kebaikan kepada kami. Kami harapkan kebaikan yang sama, iaitu dilepaskan Binyamin dan ambillah salah seorang di kalangan kami mengganti ke tempat Binyamin. Nabi Yusuf kata, ma'azallah, kami tak akan buat perkara tersebut, kerana kami tak akan berlaku zalim, iaitu menangkap orang yang tak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Maksud daripada perkataan ini menerangkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada aku, dan Allah Taala mewahyukan kepada aku, Nabi Yusuf kata, iaitu dengan cara mengambil Binyamin, tahan dia adalah untuk kemaslahatan, untuk maslahat. Kalaulah kamu mengambil selain orang yang Allah Taala perintahkan, maka aku adalah zalim. Betul, Allah Taala kata ambil Binyamin, wahyukan kepada Nabi Yusuf. Allah Taala wahyukan kepada Nabi Yusuf, ambil Binyamin. Kalau aku ambil orang lain, maka aku zalim. Dan aku beramal dengan satu perkara bertentangan dengan wahyu. Falamma stai'asu, apabila mereka telah berputus asa, mereka pulang. Putus asa apa? Kerana Nabi Yusuf tidak mahu untuk melepaskan Binyamin. Jadi mereka mengasingkan diri, buat satu grup, pergi ke satu penjuru, bincang sesama mereka. Mereka bermesyuarat mengenai dengan perkara ini. Abang sulung mereka menyatakan, Rubil atau Yahuza, iaitu mereka kata apa? Rubil atau Yahuza alladhi asyara bi ilqaihi fil bi'ri 'indama hammu bi qatlihi. Abang sulung ni, Rubil atau Yahuza, dia juga yang pernah mengisyaratkan campak Nabi Yusuf dalam perigi, ketika mana adik-beradik Nabi Yusuf nak bunuh, tapi abang sulung kata tak perlu bunuh lah, campak dalam perigi je, biarkan dia seorangan dalam perigi. Tidakkah kamu ingat, wahai adik-beradikku yang lain, kamu semua telah mengambil perjanjian dengan ayah kamu supaya kamu mengembalikan Binyamin kepadanya balik. Melainkan, ayah kami kata, melainkan kalau kebinasaan menimpa kami semua, maka pada ketika itu tidak mengapa, sebab perkara itu di luar daripada kemampuan kami. Tidakkah kamu tahu juga, wahai adik-beradik kami yang lain, bagaimana kecuaian kamu pada perkara yang lalu terhadap Yusuf alaihi salatu wassalam, kamu telah mensia-siakannya, kamu telah menyakiti dia, kamu telah membiarkan dia berseorangan di padang pasir, di perigi, dan dia berjauhan dengan ayahnya, sehingga ayah kamu menjadi sedih terhadap perkara ini. Ini adalah qararuhu syakhsi, kita panggil satu pengakuan yang dibuat oleh abang dia, abang sulung dia. Wa amma ra'yuhu fima yaqulun li abihim fahuwa irji'u ila abikum. Pendapat dia kata, kamu semua katalah balik pulang ke Palestin, jumpa Nabi Yaqub, kamu kata, kamu menyatakan kepada mereka, wahai ayah kami, sesungguhnya anak kamu ni telah mencuri piala ataupun cepat cedok makanan yang kepunyaan Raja Mesir. Jadi bila mana dapat tangkap siapa pencuri, maka pada ketika itu dia ditahan di Mesir dan tak boleh untuk keluar daripada Mesir. Kalau kamu tak percaya, was'alil qaryah, kalau kamu tak percaya wahai ayah kami, kamu boleh tanya kepada penduduk kampung, penduduk Mesir tersebut, sebab perkara yang telah viral, kecurian yang telah viral sesama mereka. Kamu boleh tanya juga wahai ayah kami, tanya kepada ashabul air,
iaitu rombongan unta yang datang mengambil makanan bersama kami. Ini semua adalah satu mubalaghah untuk menghilangkan tuhmahan, sangkaan buruk terhadap diri mereka, kerana mereka ini mashkuk fihim, kerana mereka ini ditohmah. Jadi mereka nak bebaskan diri mereka daripada tuhmahan ini, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS satu ketika dahulu. Mereka kuatkan lagi kebenaran mereka. Mereka kata, wa inna la sadiqun, sesungguhnya kami ini benar-benar di kalangan orang yang bercakap benar. Dua kali taukid, penegasan, inna, sesungguhnya, la sadiqun, benar-benar pasti kami ini di kalangan orang yang bercakap benar, bahawasanya Binyamin dia telah mencuri. Maka pada ketika itu ayah Nabi Yaqub menyatakan, dia jawab, bal sawalat lakum anfusukum amra. Jawapan kamu ni seperti jawapan kamu dahulu, iaitu kamu bawa datang baju Nabi Yusuf, kamu kata inilah baju yang penuh dengan darah. Darah yang kamu taburkan, kamu sembelih kambing, kamu taburkan darah kat situ. Kemudian kamu kata Yusuf telah dimakan, dibaham oleh serigala. Inilah satu helah yang baru pula kamu nak buat. Kamu menyatakan anak bongsu aku seorang pencuri, laula fatwakum wa ta'limakum. Kamu menyatakan anak bongsu aku ni Binyamin ditangkap kerana mencuri. Aku serahkan semua urusan aku, kesedihan aku terhadap kehilangan anak-anak aku ini, aku mengadu kepada Allah, dan diharapkan akan dikembalikan kepada aku anak aku yang 3 orang, iaitu Yusuf yang hilang satu ketika dahulu, Binyamin yang dibawa ke Mesir, kemudian dikatakan dia mencuri maka ditahan di Mesir, dan satu lagi Rubil, iaitu anak sulung Nabi Yaqub yang menyatakan dia tidak akan berganjak dari bumi Mesir sehinggalah dilepaskan Binyamin ataupun Nabi Yaqub izinkan dia pulang ke Mesir. Yantaziru amrallah, iaitu Rubil sedang menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, sedang menunggu apakah keputusannya. Imma an yurdi anhu abu, sama ada yarda anhu abu, ayah dia dapat terima, dapat redha, dapat terima di atas perkhabaran ini dan dibenarkan aku pulang, maka aku akan pulang. Wa imma an ya'khudhu akhah khufyatan, ataupun dia ya'khudhu akhah, dia mengambil Binyamin secara diam-diam. Dia nak curi Binyamin, nak pulang ke Palestin. Apa yang bolehlah, apa yang termampu. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Nabi Yaqub berdoa, mudah-mudahan, pengharapan Nabi Yaqub, mudah-mudahan 3 orang anak aku yang tak pulang ini akan pulang ke pangkuan aku semuanya. Mereka tak mati lagi, mereka tidak mati, dan tidak datang kesukaran, melainkan kemudahan ataupun melainkan kesenangan yang akan datang selepas itu. Itu yang diharapkan oleh Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kesedihan kehilangan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam belum lagi terubat, maka ditimpa pula kesedihan yang baru, iaitu kesedihan kehilangan anaknya, iaitu Binyamin. Wa biyaddat ainah, hilang, ditimpa 2 matanya dengan sebab kesedihan yang teramat sangat. Putih mata dia, buta, tak boleh melihat. Jadilah Nabi Yaqub ini berdiam diri, tahan diri daripada menceritakan kepada orang lain, tidak cerita kepada satu makhluk pun, satu manusia pun, melainkan dia hanya menahan, memendam perasaannya dan hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada satu ketika kita sampai tahap yang teramat susah, yang tak ada cara lain melainkan pada ketika itu kita bersabar, pendam, dan hanya kita luahkan segalanya. Kita berjaga pada waktu malam, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan waktu perpisahan Nabi Yaqub dengan Yusuf alaihi wassalatu wassalam ini, perpisahan mereka 80 tahun. Wa ma 'ala wajhil ardi akramu 'ala Allah min Yaqub. Tidak ada di permukaan bumi ini manusia yang lebih mulia di sisi Allah Taala berbanding Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kesedihan yang melampau itu adalah satu perkara nalurah, fitrah, naluri manusia. Ketika mana ditimpa musibah, sudah pasti akan sedih. Tak kiralah kehilangan harta, kehilangan orang yang tersayang, kehilangan orang yang terdekat, kehilangan apa pun yang ada di sisi kita berbentuk harta, maka pasti kita akan sedih, sama ada sedih yang biasa ataupun sedih yang teramat sangat. Itu naluri manusia, fitrah manusia. Itu tidak dicela di sisi syariat. Apabila kesedihan tersebut diiringi dengan sifat sabar, dan juga kita pendam, tekan jiwa kita, tekan nafsu kita, tidak meronta-ronta, tidak menolak ketentuan ataupun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW juga pernah menangis di atas kehilangan anaknya Ibrahim. Ibrahim ni anak hasil hubungan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Nabi juga menangis atas kehilangan Ibrahim. Ibrahim ni lahir pada tahun yang pada umur Nabi 60 tahun lebih kurang, 60 tahun lahirnya Ibrahim. Bukan lahir Ibrahim ketika umur Nabi 60 tahun tu adalah kewafatan anak Nabi, Ibrahim. Nabi kata apa? Ketika mana anaknya meninggal dunia, Nabi kata innal aina latadma, sesungguhnya air mata ini akan mengalir, wa innal qalba la yakhsha, sesungguhnya hati ini benar-benar khusyuk. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, kami tidak akan berkata melainkan apa yang menyukakan Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami berpisah dengan kamu wahai Ibrahim, kami benar-benar berasa sedih atas perpisahan ini dengan kamu. Wa innamal jaza', hanya saja kesedihan yang dicela adalah kesedihan seperti mana orang-orang jahil yang mana menangis, meratap, mengoyakkan pakaian dia, tepuk dada, tepuk badan dia, tepuk muka dia, pipi dia. Ini yang Nabi larang. Daripada Nabi SAW, annahu baka ala waladi ba'di banatihi, Nabi SAW juga pernah menangis di atas kematian anak kepada sebahagian anak perempuan, iaitu cucu dia. Wa huwa yajudu bi nafsihi, dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, cucu dia ni nyawa-nyawa ikan. Pada ketika itu dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tabki wa qad nahaitana 'anil buka, wahai Rasulullah, kamu menangis sedangkan kamu larang kami daripada menangis. Maka Nabi kata, ma nahaitukum 'anil buka, aku tak larang kamu daripada menangis. Wa innama nahaitukum an sautaini ahmaqain, hanya saja aku melarang kamu daripada dua suara. Satu suara ketika mana gembira ni tertawa riang, ketawa sampai berdekah-dekah, itu Nabi larang. Dan satu lagi suara yang bersangatan sedih, suara yang bersangatan sedih, kamu menangis berteriak yang teramat sangat sampai 100-200 meter orang dengar suara kamu menangis. Itu yang Nabi larang. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata ketika mana dia menangis kepada anak dia, menangis kepada kematian anak dia ataupun anak orang lain. Hasan Basri kata apa? Ma ra'aitullah ja'ala al-huzna 'aran 'ala Yaqub,
Aku tidak melihat Allah Ta'ala menjadikan kesedihan ini sebagai satu keaiban ke atas Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi Yaqub sendiri sedih. Sedih sehingga buta mata dia, bertahun-tahun sedih. Tidak dianggap sebagai aib. Mana aib ni perkara yang memalukan. Ketika mana anak-anak Nabi Yaqub melihat sendiri depan mata mereka apa yang berlaku kepada ayah mereka, meruntun hati mereka, luluh hati mereka. Mereka kata kepada ayah mereka dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, wallahi la tazal tazkuru Yusuf, demi Allah kamu sentiasa sebut nama Yusuf, hatta tasira maridan, sehingga kamu jadi sakit, kamu jadi tak kuat dah, ataupun kamu dekat nak mati dah sebab sakit, kerana sentiasa menyebut Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saya kira cukup sekadar ini dulu pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung tafsiran pada ayat yang ke 84, 85, 86 ini pada hari Rabu depan insyaAllah ta'ala. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.